bankrupt ini amat dekat dengan hati saya. Kerana saya pernah menjadi pengurusi Biro Pengaduan Awam, sebuah NGO untuk lebih 20 tahun. Isu yang selalu saya jumpa adalah berkaitan dengan kebankrapan ini. Apabila mereka datang bankrupt, lazimnya saya takkan jumpa bankrupt tu dulu. Saya tak jumpa punca kebankrapan dulu. Saya akan jumpa kes Along dulu. Bila berjumpa dengan kes Along, anak-anak muda, malah ibu tunggal, malah ayah tunggal ataupun orang umur pertengahan yang hadapi masalah pinjaman Along ini, berpuncanya daripada bila mereka menjadi muflis. Jadi sehinggalah ugutan, cat merah dan pelbagailah kurung di rumah, ditahan dan sebagainya yang lazimnya berlaku dalam negara kita. Jadi saya melihat pada hari ini usaha yang dibawa oleh kerajaan Perikatan Nasional ini amat baik, kerana 100,000 tu takkan mudah, khususnya anak-anak muda akan dimufliskan. Kerana kalau saya lihat statistik yang ada kepada saya selama ini, anak-anak muda khususnya umurnya lingkungan 23-25 tahun yang kali pertama mendapat kredit kad. Mereka begitu gairah untuk mengguna pakai kredit kad ini. Di antara punca utama anak-anak muda yang menjadi muflis waktu umur 26-27 tahun adalah angkara kredit kad yang mereka tidak berdisiplin. Memang salah anak muda itu sendiri, tapi mereka, saya nyatakan tadi, mereka begitu gairah. Dan apatah lagi, mereka-mereka ni, zaman Covid ni bukan sekadar anak-anak muda. Pemilik-pemilik taksi, pemandu-pemandu kereta sewa, malah juga ada pegawai-pegawai ataupun kaki tangan awam yang hadapi masalah keuangan. Alhamdulillah, kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Pak Agong telah memberikan moratorium. Itu satu lagi langkah untuk membantu rakyat agar tidak terjebak menjadi muflis. Jadi saya melihat apa yang ditambah baikkan dalam rang undang-undang ini adalah beberapa perkara. Pertama sekali, saya nak syorkan kepada kerajaan zaman kita, saya nak minta zaman kita lah melakukan perkara yang tidak pernah sama sekali dipikirkan oleh kerajaan-kerajaan terdahulu. Tak kisahlah zaman Barisan Nasional ke, zaman Pakatan Harapan ke, apatah lagi zaman Pakatan Harapan ni terlalu banyak sangat lawyer. Patut mereka membawa waktu mereka menjadi kerajaan ke dalam Dewan Yang Mulia ini, syur-syur yang saya nak cadangkan ini. Saya nak tanya, adakah kerajaan sudah memikirkan? Saya dengar tadi apa yang telah dibacakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi berkaitan dengan stakeholders. Yang Berhormat Menteri telah berjumpa dengan semua lapisan stakeholders, termasuk bank, kewangan, bank negara, semua pihak. Jadi ada tak langkah-langkah agar kita adakan satu jawatan kuasa pengampunan? Ataupun saya nak cadangkan, kalaulah orang muda berumur 25 tahun, dia dah kena bankrupt, dia dah jadi muflis. Sampailah umur 35 tahun, dia tak boleh nak selesaikan lagi. Dia masih lagi susah, tidak dapat pekerja. Bila dah bankrupt, Datuk Yang di-Pertua, kerja dah tak dapat. Bank account pun tak ada. Nak pergi kerja kat Singapura pun tak boleh. Semua tak boleh. Because you are bankrupt. Particularly you are paralyzed. Itulah lebih kurang. Jadi saya nak tanya, ada tak kerajaan cadangan? Saya ingin syorkan untuk buat satu jawatan kuasa pengampunan untuk memberikan kepada mereka ni. Dan saya pohon, agar ini anak-anak muda telah mensyorkan. Apabila Yang Berhormat Ampang, kekanda saya Kak Zuraidah, dia nak jual rumah pun, kalau anak-anak muda yang nak jual, macam mana dia nak jual rumah? Mereka tu semua bankrupt. Nak beli rumah, walaupun rumah tu ada, boleh bagi 90%, malah ada yang boleh dapat 100%, tapi dia bankrupt. Maka kita pun tidak boleh jual rumah. Mereka nak memiliki rumah pun tidak ada. Jadi ini saya rasa satu perkara yang harus difikirkan oleh kerajaan. Macam mana nak bantu. Satu perkara lagi, bila mana sebelum ini 50,000, sebelum itu 30,000, sebelum itu 10,000. Saya nak bagi tahu kepada Datuk Yang di-Pertua, adakah kerajaan sedar isu
yang dibawa oleh sahabat-sahabat belah sana tadi. Isu SECRIS, CITOS, OCIS. Ini 3 perkara yang pokok yang mana mereka pernah beli televisyen zaman singa dulu. Tak bayar 2,000, sekarang ni dengan bunga ada 4,000 lebih. Dia nak buat pinjaman apa pun tak ada. Pinjam motosikal punya loan pun tak boleh sebab nama masih tertera dalam SECRIS tadi itu. Jadi ini pun saya nak untuk yang Wak Menteri fikirkan, Kementerian fikirkan bagaimana kita nak merangkumi isu-isu seperti ini. Lagi dalam SSM, Kerajaan Perikatan Nasional telah memberi basah BSH kepada semua orang pada masa zaman COVID ni. Sebelum COVID dah bagi. Sememangnya lama dah bermula zaman Pakatan Harapan. Itu betul lah. Tapi isu yang saya nak bawa ni, kepada mereka-mereka yang ada syarikat, pernah daftar syarikat dalam ROS ataupun SSM, syarikat sendirian berhad malah sole proprietorship. Kadang-kadang mereka ni dah berhenti, company dah tutup, tapi shareholder masih tertera lagi. Ini juga satu masalah yang akan ada dalam SECRIS, CITOS, malah BSH pun mereka tak dapat. Jadi saya rasa apa yang dibuat oleh kerajaan untuk menambah baik 100,000 tu cukup bagus. Tapi saya cuba nak minta Yang Berhormat Menteri memikirkan bagaimanakah kaedah. Adakah sampai mati mereka bankrupt? Kita mesti ada satu moratorium jugalah lebih kurang. Kita kena bagi tempoh 10 tahun. Kalau orang tu, dan sebelum ni sebab tu jawatan kuasa ni boleh buat kaji teliti. Dia boleh buat forensic investigation terhadap pemohon tersebut yang dah dibankruptkan tu. Adakah dia layak umur 30 tahun sampai bila pun dia takkan dapat kerja? Macam mana you nak bagi dia kemajuan? Negara kita, negara yang bertamadun, perlembagaan, kedaulatan kita begitu bagus. Kes-kes jenayah, kes-kes gagut, kes-kes rompak, kes-kes ... Macam-macam kes pun kita boleh bagi pengampunan. Takkanlah yang ini pinjam dengan bank tidak boleh diberi pengampunan. Inilah saya rasa satu perkara yang kerajaan di bawah yang amat berhormat Abah, iaitu Paguh dikenali sebagai Abah. Abah mesti lakukan lebih baik daripada Atuk dulu. Sebab masa kempen pilihan raya dulu, Atuk pernah keluarkan video. Atuk dah tua cucu, Atuk dah tak larat. Tapi Atuk nak membangunkan negara ini daripada musibah yang sedang melanda. Jadi Atuk nak membantu. Jadi Atuk tak buat. Kita harap sangat Yang Amat Berhormat Paguh dapat dalam zaman era Abah jadi Perdana Menteri yang disayangi oleh anak-anak muda. Kita tolong wujudkan satu jawatan kuasa pengampunan dan fikirkan berapakah tempoh masa yang nak diberikan untuk pengampunan ini. Jadi saya nak menyatakan di sini, kalaulah kita tengok kepada isu muflis ini, memang begitu ketara sekali. Orang tak pernah jadi muflis, dia tak tahu Datuk Yang di-Pertua. Kalau orang pernah jadi muflis ni, dia tahulah macam mana rasanya. Nak pergi bank tak boleh, buka akaun tak boleh, nak pergi luar negara tak boleh. Negara tak payah cerita lah. Dalam negara ni pun mereka akan hadapi masalah. Jadi saya harap apa yang saya nak menyatakan, dan satu lagi perkara yang saya nak minta kepada Menteri, tolong teliti tengok faktor umur juga. Kalau dah umur 68 tahun, daripada zaman dulu lagi, daripada zaman mula-mula kita pindah 67 sampailah 2017, orang tu dah umur 68 tahun. Kita berilah pengampunan kepada mereka. Tak guna lagi dia nak jadi bankruptcy, dia ke mana pun tak boleh. Inilah di antara perkara pokok yang saya nak menyatakan. Satu, tengokkan tempoh masa berapa lama. 10 tahun, 5 tahun, 7 tahun, beri pengampunan kepada mereka, wujudkan jawatan kuasa pengampunan untuk kaji teliti. Jadi saya nak ucapkan terima kasih, saya akur pada masa yang ditetapkan. Cuma saya nak bagi tahu kepada Datuk Yang di-Pertua, menurut the Organisation of Economic Cooperation and Development, OECD, pandemik COVID-19 telah membawa satu social distress atau kesusahan sosial kepada seluruh dunia, termasuk gangguan ekonomi besar OECD 2020. Oleh hal yang demikian, rang Undang-Undang Insolvensi Pindaan 2020 adalah relevan untuk dilakukan dengan menaikkan nilai hutang minimum daripada 50 ke 100,000. Hal ini adalah dikatakan demikian ramai rakyat Malaysia yang terkesan daripada aspek ekonomi disebabkan oleh COVID-19. Kesan yang diterima telah menyebabkan mereka terpaksa menutup perniagaan walaupun menghentikan kerja untuk menanggung kos kerugian. Jadi, balik menyokong penuh, harap-harap
jawatan kuasa pengampunan ini dapat diteliti dan dapat dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.